kita akan teruskan kepada 1.2.2 pola suatu jujukan. Okay, sebelum ini semua murid telah mengenal pasti pola bagi satu urutan nombor. So what is jujukan? Okay, jujukan itu sebenarnya juga adalah urutan nombor. Memang awak dah jumpa sebelum ini. Okay, dia adalah urutan nombor ataupun senarai. Ingat tak cikgu beritahu hari tu ataupun senarai. Okay, senarai yang bagaimana? Senarai nombor yang mempunyai suatu pola. Okay, dia mesti mempunyai corak. Kalau dia tidak mempunyai corak ataupun pola ataupun pattern, itu kita tak boleh panggil sebagai jujukan. Okay, mari lihat contoh 6. Okay, mari lihat contoh 6. Kita ada contoh 6A dan juga 6B. Okay, kita ada A. Cikgu tuliskan semula. Negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2 dan 6. Okay, bagaimana kita nak tahu pola? Okay, tengok pola. Kita ambil dua sebutan yang bersebelahan. Okay, dua sebutan yang bersebelahan. Kita ada sebutan pertama, sebutan kedua, sebutan ketiga, sebutan keempat dan sebutan yang kelima. Ambil dua sebutan. Okey, ambil sebutan pertama dan kedua. Perhatikan di sini apakah polanya. Okey, kita boleh buat negatif 6 yang belakang tolak yang depan ya. Negatif 6 tolak dengan negatif 10. Dapat berapa kat sini? Negatif 6 tambah 10. Hutang 6 bayar 10 sama dengan 4. Okey, maksudnya ini adalah tambah 4, positif 4. Okey, bagaimana pula dengan sebutan 3 dan 2? Okey, so pola tadi kita dapat positif 4. Okey, kita ambil sebutan ketiga dan sebutan yang kedua. Negatif 2 tolak negatif 6. Kita akan dapat berapa? Negatif 2 tambah 6 sama dengan positif 4. 4 ataupun positif 4. Ya, masih lagi pola yang sama. Okay, kita boleh cuba lagi satu. Untuk sebutan yang keempat dan ketiga. Okay, sebutan yang keempat dan ketiga. 2 tolak negatif 2. Nampak sebutan keempat 2. Sebutan ketiga negatif 2. So 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Okey, masih lagi positif 4. Bermakna polanya adalah sama. Okey, bila polanya adalah sama, maka urutan nombor yang diberi tadi negatif 10, negatif 6, negatif 2, 2 dan 6 ini adalah jujukan. Okey, ia adalah jujukan kerana pola pada setiap urutan nombor itu adalah sama. Baik, kita lihat contoh B. Okay, awak lihat contoh B. Nombor yang diberi, urutan nombor yang diberi ialah 4, 5, negatif 7, 10 dan juga negatif 14. Okey, sebutan yang pertama 4, sebutan yang kedua 5, sebutan yang ketiga negatif 7, sebutan yang keempat 10, sebutan yang kelima negatif 14. Okey, kita cek sepasang demi sepasang. Okey, kita lihat perbezaan ataupun pola antara nombor 4 dan 5. Antara sebutan 1 dan 2. 5 tolak 4, awak dapat 1. Okey, so pola dia adalah positif 1. Positif 1 kat sini positif 1. Okey. Next kita tengok ataupun cikgu tulis kat sinilah. Positif 1. Next kita tengok sebutan 3 dan 2. Sebutan 3 dan 2. Okay, sebutan 3 dan 2 awak ada negatif 7 tolak 5. Berapa negatif 7 tolak 5? Kita akan dapat negatif 12. So pola dia adalah tolak 12. Okay, tolak 12. Okay, macam ni kalau awak dah jumpa pola yang bersebelahan itu dah tak sama, tak perlulah awak nak cari lagi
ataupun nak cek lagi pola untuk sebutan 4 dengan 3, pola untuk sebutan 5 dengan 4, kerana dua pola yang pertama ini pun dah tidak sama. Okey, bila tidak sama, maka urutan nombor ini bukan jujukan. Dia hanyalah urutan nombor yang biasa, tapi dia bukan jujukan. Okey, boleh faham yang tu? Okay, cuba kita lihat untuk jujukan nombor di bahagian bawah ini. Okey, ini contoh 7 melengkapkan jujukan nombor. Okey, contoh 7 melengkapkan jujukan nombor. Bila dia dah sebut kat sini jujukan nombor, okey, bermaksud dia mempunyai pola. Okay, urutan nombor ini mempunyai pola yang tertentu. So, sebelum awak melengkapkan ruang kosong di sini, kenal pasti dahulu apakah polanya. Okey, kenal pasti apakah polanya. Baik, saya ulang semula. Untuk mengetahui pola, okey, sama ada sekiranya turutan nombor itu ataupun jujukan nombor itu menaik, makin membesar, okey, kemungkinan ia akan melibatkan operasi tambah ataupun darab. Okey, sekiranya pola itu awak lihat nombornya makin membesar, sama ada kita akan gunakan operasi tambah ataupun darab. Okey, tambah ataupun darab. Sekiranya kenaikannya secara ekstrim, okey, sangat besar, ekstrim, sangat dia naik, itu kita akan gunakan operasi darab. Okey, kalau pola itu nombornya semakin menurun, semakin mengecil, kita akan gunakan sama ada operasi tolak ataupun bahagi. Okey, bahagi ini pun sekiranya penurunan itu adalah secara ekstrim. Okey, so kita akan gunakan bahagi. Kalau penurunannya sekata, kecil sahaja, mungkin dia adalah tolak sahaja. Baik, lihat kepada contoh 7A. 7A ada apa ni kat sini? Kita ada 7, 13, ruang kosong 25, ruang kosong, kosong. Baik, so nak menentukan pola, ambil dua nombor bersebelahan yang ada. So setakat ini yang ada adalah sebutan pertama dan sebutan yang kedua. Yang kosong sebutan ketiga. 4 ada nombor, 5 kosong, 6 juga kosong. Maka awak ambil sebutan kedua dan pertama. Okey, tentukan polanya. Okay, tengok perbezaannya. Adakah dia naik secara ekstrim ni daripada 7, 13 and then 25. Okay, ruang kosong 25. Okay, kenaikannya tidak secara ekstrim. Kita boleh gunakan operasi tambah untuk kenaikan. Jadi untuk menentukan pola, okay, kita nak cek pola. 13 tolak 7, awak akan dapat positif 6. Okay, 6 positif. Maka dia adalah kenaikan menggunakan pola tambah 6. Okey, tambah 6. So di sini pun awak boleh tambahkan 6, 13 tambah 6, 19. Okey, tambah lagi 6, dapat 25. 25 tambah lagi 6, dapat berapa? 31. 31 tambah 6. Okey, kesemuanya sama pola, tambah 6, you akan dapat 37. Baik, itu adalah untuk kenaikan jujukan nombor yang menaik. Okey, seterusnya kita akan lihat contoh untuk C. Saya buatkan C. Okey, lihat untuk contoh C. Okey, perhatikan di sini, nampak tak? Ni 0.3, ini 0.027, ada 3 tempat puluhan. Okey, ini you nampak ada 1 TP. Di sini you nampak 3 TP, 3 titik puluhan, seterusnya ada 4 TP. Okey, 4 TP.
Ini kenaikannya adalah ekstrim, sangat ekstrim, berubah bilangan titik perpuluhan. Jadi untuk nak menentukan pola, kita ada sebutan berapa yang ada kat sini. Maklumat yang kita dapat adalah sebutan, okey, di sini yang pertama kosong, sebutan yang kedua ada nombor, sebutan yang ketiga kosong, keempat ada nombor, kelima ada nombor, keenam kosong. Jadi untuk mengenal pasti pola, awak boleh ambil sebutan yang kelima dan juga sebutan yang keempat. Okay, sebutan yang kelima dan juga yang keempat. Jadi macam mana kita nak semak pola? Boleh ambil 0.0081. Okey, bahagikan 0.027. Kenapa cik bahagi? Sebab kita dah kena pasti dia akan menggunakan operasi darab. Okey, 0.081 bahagi 0.027. Okey, boleh guna kalkulator. 0.0081 bahagi 0.027. Right, so you akan dapat 0.3. So 0.3 positif bermaksud kita dah mendarab 0.3. Jadi polanya ialah mendarab daripada pertama pergi kedua, darab 0.3. Okey. Kedua dan ketiga darab 0.3. Okey, boleh tak kita penuhkan ruangan kosong? Ruangan kosong. Okey, untuk dapatkan sebutan yang pertama, sebab you reverse ke belakang. Okey, bila reverse ke belakang, kalau ke depan kita akan mendarab, kalau ke belakang bermaksud awak kena bahagikan dia. Okey, kalau ke depan perlu didarab. So kalau you nak reverse, bermaksud kita akan buat 0.3 bahagi dengan polanya 0.3. Kita dapat 1. Betul So daripada 0.3, sebutan kedua nak pergi kepada sebutan yang ketiga, forward. So forward you akan darab 0.3. 0.3 darab 0.3. Berapa dapat kat sini? Cikgu buat kotak Untuk kotak yang kedua kosong itu 0.3 darab 0.3. Pola 0.3. So jawapan 0.09. Baik, untuk dapatkan sebutan yang keenam. Okey, sebutan yang keenam. Sebutan kelima 0.0081 didarabkan dengan pola 0.3. Okey, dapat 0.00243. Okey, boleh semak dengan kalkulator sini. 0.0081 darab 0.3. Okey, 0.00243. Right, itu jawapan kita. Okey, seterusnya untuk 1.3 kita akan menyatakan pola. Okey, menyatakan pola bagi suatu jujukan menggunakan nombor. Okey, menggunakan nombor ada 3 cara menggunakan nombor. Okey, menggunakan perkataan, cara yang kedua, ataupun menggunakan ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra. Istilah ini awak dah jumpa masa tingkatan 1. What is algebra? Ungkapan yang menggabungkan nombor dan juga pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah tu apa? Yang kita letak sebagai huruf. Okey, A, B, C, X, Y, M, N, P. Itu semua adalah pemboleh ubah. Okey. So untuk menggunakan nombor, yang selama ini kita buat adalah menggunakan nombor. Okey, lihat contoh. Yang ini kita nyatakan. Okey, yang ini awak dah faham. Kita menyatakan nombor. Okey, nyatakan tambah 8 ataupun tolak berapa. Kalau kata tambah, nyatakan tambah berapa? Tambah 8.
Okey, kalau kata tolak, okey, nyatakan tolak 7 ke, tolak 3 ataupun darab 0.3. Okey, seperti contoh sebelum ini. Ataupun membahagi, bahagi 3. Okey, nyatakan. Nyatakan nombor, okey, beserta dengan operasi apa yang awak gunakan. Okey, nyatakan nombor dan juga operasi yang awak nyatakan. Operasi apa tadi cikgu sebut? Sama ada tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Okey, nyatakan pada polanya. Okey, yang kedua adalah perkataan. Okey, daripada nombor yang awak sebut tadi tambah 8, awak terjemahkan kepada perkataan. Okey, nampak menambah 8 kepada nombor sebelumnya. Inilah ayatnya. Inilah perkataan yang awak perlu tulis. So, yang agak baru di sini adalah ungkapan algebra. Okey, ungkapan algebra kita akan nyatakan menggabungkan nombor dan juga pemboleh ubah. Okey, lihat di sini ada jujukan nombor 1, 9, 1, 9, 17, 25 dan juga 33. Okey, 1, 9, 17, 25 dan juga 33. Okey, di sini sebutan yang pertama. Okey, sebutan yang pertama. TN. Okey, ini menyatakan sebutan. Kita akan gunakan istilah TN, sebutan ke N. N ini menunjukkan bilangan. Kalau cikgu kata sebutan pertama, masa cikgu akan tulis markernya, cikgu akan tulis sebutan T1. Okey. Kalau kata sebutan yang ke-10, kita akan gunakan T10. Okey, bermaksud sebutan ke-10. Nampak ya? N menunjukkan sebutan yang keberapa ataupun bilangan nombor yang keberapa dalam jujukannya. Baik, di sini kita ada 1, 9, 17, 25, 33, bermaksud yang ini. Ini adalah sebutan 1. Yang ini adalah sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat, sebutan yang kelima berdasarkan jujukan di atas. So, sebutan yang pertama awak boleh dapat dengan berdapat dengan 1 tambah 8 kali kosong. Nampak tak? 8 kali kosong. So, berapa jumlah dia? Masih juga kita akan dapat 1 ni sama dengan 1 tambah kosong. So, you akan dapat 1. Okey, sama seperti jujukan yang diberi. 1 tambah 8. Dapat 1 kali 8 darab 1. Maksud 1 tambah 8. Sama dengan 9. Okey, sama dengan sebutan yang kedua. Sebutan yang ketiga, cuba baca ini. 1 tambah 8 kali 2, 16. So, dapat 17 untuk sebutan yang ketiga. Sebutan yang keempat, 1 tambah 8 kali 3. 1 tambah 8 kali 3 is 24. Okay, so 25 untuk sebutan yang keempat. And then sebutan yang keenam ini, sebutan yang kelima, 1 tambah 8 kali 4. 1 tambah 8 kali 4, 32. Maka you dapat 33. Okey, maka ungkapan algebra yang kita boleh tuliskan ialah 1 tambah 8n. Okey, 1 tambah 8n dengan keadaan n ialah 0, 1, 2, 3, 4. Okey, kita boleh test ungkapan algebra ni. Okey, sekiranya cikgu hendak mencari sebutan yang berapa dah? Okey, sebutan yang ke-9. Contohlah cikgu nak cari sebutan yang ke-9 dengan menggunakan ungkapan algebra 1 tambah 8n. Maka n cikgu ni perlu ditukar menjadi 9. Sama n menunjukkan bilangan yang keberapa. So, kita nak tadi yang ke-9. So, kita nak dapatkan sebutan yang ke-9 ialah 1 tambah 8. So, n itu perlu ditukar kepada 9. Dapat berapa? 1 tambah 8 kali 9, 72. Okey, maka sebutan yang ke-9 ialah 73.
Okey, so bila awak dah kena pasti ungkapan algebra, awak boleh cari sebutan yang keberapa pun dengan menggunakan ungkapan yang awak dah dapat. Baik, kita cuba kat sini. Okey, untuk jom cuba 1.3. Untuk nombor 1, cikgu rasa cuma nombor 1 ni semua orang dah pandai kot. Boleh buat pola jujukan nombor menggunakan perkataan. Okey, awak just nyatakan perkataan. Contohnya kalau untuk A, okey, nampak tak kenaikannya normal? Normal ke ekstrim ni? Rasa ekstrim ni nampak tak? Daripada 36 tu jadi 100, terus jadi 300. Okey, ini kenaikannya ekstrim. Okey, bila ekstrim naik, dia melibatkan operasi mendarab. Okey, operasi darab. Okey, cikgu nak check darab berapa? Cikgu akan ambil 2 sebutan yang pertama. So 12 bahagi 4 sama dengan 3. Bermaksud ini adalah darab 3. Jadi apa perkataan yang kita boleh tulis untuk 1A ini ialah mendarab 3 kepada nombor sebelumnya. Kepada nombor sebelumnya. Okey, so nanti awak kena tengoklah untuk B ni apa pola yang dapat. Okey, untuk 2, tentukan pola jujukan nombor di bawah menggunakan ungkapan algebra. Okey, kita ambil satu contoh kat sini. Nampak 2, 4, 8, 16. Kita ambil contoh, bukan contoh. Ni latihan 2A. 2, 4, 8, 16. So, untuk menentukan ungkapan algebra, first awak kena cari apakah pola dia. Okey, polanya apa? Okey, pola yang kita nak tengok, ambil 2 nombor ni. Okey, ambil 2 nombor ni dahulu. So, kenaikan ni bukan kenaikan ekstrim, kenaikan yang biasa. So, dia akan melibatkan tambah tambah. Okey, tambah. Kita nak check tambah berapa? So, 4 tolak 2 sama dengan 2, positif. Maka polanya adalah tambah 2. Tambah 2 ke? Tak boleh tambah 2. Kalau tambah 2, 4 tambah 2, 6. Okey, maka pola dia bukan tambah ni. Ini adalah darab. Darab 4 bahagi 2. 4 bahagi 2 dia dapat 2. Okey, daripada 8 terus 16. So 4 kali 2 dapat 8. 8 kali 2 dapat 16. So dengan menggunakan ungkapan algebra, sebutan yang pertama ialah 2. Okey, 2 darab dengan, okey, ini adalah 1 perhatikan, ini adalah 1. Sedangkan kat sini awak perlu buat tambah 2. Okey, darab 2 bermaksud 2 lah kat sini. 2. Okey, 1N. N ini adalah 1N. Right, awak dah dapat tadi pola adalah darab 2. Cikgu ulang balik untuk dapatkan pola 4 bahagi 2 darab 2. Sekarang kita nak menentukan ungkapan algebranya. Okey, lihat cikgu buatkan table. Ini adalah sebutan yang ke N. Okey, sebutan yang ke N. So N adalah 1, 2, 3, 4. Okey. So yang ini awak ada jawapannya adalah 2, 4, 8, 16. Okey, 2, 4 dan 8. Pola kita adalah tadi 2. Okey, darab 2. Okey, 2. So dekat sini bilangan N-nya kita juga akan dapat 2. Okey, kalau you kata 2N, kalau you kata algebranya adalah 2N, okey, maka kita semak kat sini. Kalau sebutan yang pertama, adakah jawapan you boleh dapat tak macam jujukan nombor yang diberi? Okay, kalau you kata 2N, bermaksud 2 darab 1. Nilainya 2. Okey, 2 sama seperti jujukan. Okey, N yang kedua, 2 darab 2. N yang kedua. So, kita pakai N yang kedua. 2 darab 2. You just gantikan. Okey, ini adalah N dia. Ini adalah N. Ini adalah N-nya. Baik, so 2 darab 2 dapat 4. Okey, sebutan yang ketiga, kita ambil 2 darab N sekarang berapa?
N sekarang adalah 3. 3, 3. You tulis 3. Maka kat sini jawapannya adalah 6. Adakah ini sama dengan jujukan? Tak sama. Okey, bila tak sama, kita tak boleh pakailah ungkapan algebra yang tadi. Jadi ungkapan algebra yang perlu dibuat untuk jujukan nombor ini ialah, okey, kat sini sebab dia mendarab dia mendarab 2. Okay, mendarab 2 kat situ. Jadi kat sini yang cikgu dapat adalah 2 kuasa N. Okey, kuasa duduk atas. Okey, kita buat semakan. N di sini, okey, N sama N adalah N yang ini. N yang ke berapa? Okey, now kita check 2. Sebutan yang pertama 2 kuasa N. N ialah 1. So dapat berapa? 2. Right? Sama. Sama. Okey, yang seterusnya ialah 2 kuasa N. N adalah kuasa 2 sebab sebutan yang kedua N adalah 2. So 2 kuasa 2 adalah 4. Right? Sama dengan 4. Okey, sebutan yang ketiga 2. Sebutan yang ketiga N adalah 3. So 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 berapa? 2 kali 2 kali 2, betul tak? 2 kali 2 kali 2 berapa? 8. Right, so sama 8 dengan 8. Kita teruskan dengan sebutan yang keempat, 2 kuasa 4. 4 itu adalah N. Okey, letak kat atas 4. 4 sama sebutan yang keempat. 2 kali 2 kali 2 kali 2. Okey, berapa 2 kali 2 kali 2 kali 2 ni? 16. Right, so 16 sama dengan 16. Maka ungkapan algebra ialah 2 kuasa N. Okey, bukan 2 kali N. Right, itu adalah untuk A. Untuk A. Okey, seterusnya kita lihat untuk C. Okey, lihat untuk C. Okey, untuk C lihat kita tengokkan jadual. Okey, sebutan yang ke N yang diberi adalah 3, 6, 9, 12. Itu turutan dia. Okey, kenaikan bagaimana ni? Awak tengok ada kenaikan dia. Pola yang digunakan adalah pola, boleh boleh awak nampak terus, ini adalah darab. Darab ke tambah? Darab 3 tambah 3, darab 3 tambah 3, sorry, tambah 3 This one semua tambah 3, tambah 3, 3 tambah 3, 6, 6 tambah 3, 9, 9 tambah 3, 12. Okey, so apakah kita punya algebranya? Bermaksud kat sini you akan buat 3 tambah pola berapa? Polanya 3, right? So tambah 3, tambah 3. So di sini adalah N. Betul tak? N. Okey, N, kalau cikgu kata N bermula dengan kosong, bermaksud sebutan yang kosong lah. Kalau sebutan yang kosong, betul ke ini sebutan yang pertama, TN, N. Okey, kita buat table di sebelah. N, sebutan yang pertama, sebutan yang kedua, sebutan yang ketiga, sebutan yang keempat. N yang pertama, N yang kedua, N yang ketiga, N yang keempat. Sebutan yang pertama adalah 3. Okey, sebutan yang kedua adalah 6. Okey, kalau kita pakai formula yang ini, cikgu tak nak letaklah dulu N sama kosong sebab N kita adalah bermula dengan 1. Okey, you check kat sini. Kalau kita pakai 3 tambah 3 N, N adalah sebutan yang keberapa? Jadi awak dapat 3 tambah 3, N adalah 1. N adalah 1. Betul ke kita dapat 3? Kat sini you akan dapat 6, right? Sedangkan sebutan yang pertama mesti jawapannya 3. You dapat 6. Betul ke salah? So salah. Maka dekat sini awak perlu adjust N. Tak boleh N sahaja, kita kena letak N tolak 1. Kenapa N tolak 1? Sebab cikgu nak jadikan dia kosong kat sini.
Okay, cikgu nak jadikan dia kosong. Bila situ kosong, maka di belakang ini kosong. So jawapan dia akan jadi berapa? 3 tambah kosong sama dengan 3. Okay. So 3 tambah kosong sama dengan 3. Kenapa jadi kosong? Sebab n tolak 1. Dengan keadaan n itu bermula dengan 1, 2, 3 and so on. So dia tally dengan kita punya bilangan sebutan. Okay, bilangan sebutan. N yang pertama. Okay, so n yang pertama, sebutan yang pertama, you akan dapat 3 tambah 3 n tolak 1. So 1 tolak 1. So 1 tolak 1 dapat kosong. Kita cek lagi untuk sebutan yang kedua. Okay, 3 tambah, sebab ini algebra kita tahu, 3 tambah 3 n tolak 1. Tambah 3 tadi sebab dia polar. Okay, n kita sekarang ialah 2. Tengok n sekarang 2. 2 tolak 1. 2 tolak 1 berapa? 3 tambah 3 darab 1. Sama dengan 3 tambah 3. Sama dengan 6. Betul tak? Betul. Okay. So boleh diteruskan lagi untuk sebutan yang ketiga. 3 tambah 3. 3. Tulis 3 ni sebab n kita 3. Okay, ni n kita sekarang 3. Tolak 1. Dapat 3 tambah 3 darab 3 tolak 1, 2. So dapat 3 tambah 6. Sama dengan 9. Okay. So dia memenuhi jujukan nombor. Sama juga yang terakhir 4. Cikgu tulis 4 sebab n adalah 4. Tolak 1. 3 tambah 3 darab 4 tolak 1, 3. 3 tambah 9 sama dengan 12. So jujukan ini telah dipenuhi. Okay, so conclusionnya apakah algebra kita? So algebra kita ialah 3 tambah 3 n tolak 1. Yang mana 3 ini adalah sebutan yang pertama. Okay, n yang depan ni adalah sebutan yang pertama. Okay, yang tambah 3 ini adalah polarnya. Okay, yang ini adalah kita punya Tn. Okay, kita dapatkan dia punya Tn dia. Okay, yang keberapa? Alright, so settle yang itu. Okay, cikgu teruskan sedikit dengan nombor 3. Okay, nombor 3 meminta murid untuk mencari apa? Mencari sebutan yang ke-7 dan juga yang ke-11 bagi jujukan yang berikut. Okay, awak lihat contoh A. Kita tarik contoh A. Bukan contoh, okay, latihan A. Okay, negatif 3, 5, 13. Nampak So sekarang dibagi hanya 3 sebutan sahaja. Jadi awak kena cari ikut soalan dia nak yang ke-7 tu berapa, and then yang dia nak juga sebutan yang ke-11 tu berapa. Okay, dua cara, sama ada awak dapatkan pola and then awak hitunglah sampai ke sebutan yang ke-11. Okay, itu cara pertama. Ataupun cara yang kedua yang awak baru belajar tadi pada nombor 2 adalah mendapatkan ungkapan algebra dia. Okay, ungkapan algebra. So cikgu nak tunjukkan contoh mencari jawapan dengan menggunakan ungkapan algebra. Kalau awak nak guna cara pertama dengan mengira sehingga sebutan ke-11, okay, itu awak boleh teruskan. Cuma kita nak apply apa yang kita dah pandai pada nombor 2 tadi untuk selesaikan nombor 3. Okay, so ungkapan algebra sama, kita cari dahulu apakah sebutan yang pertama. Okay, sebutan yang pertama di sini ialah negatif 3. So awak akan tulis dengan negatif 3 dahulu. And then kita dapatkan pola. Apakah polanya? Okay, so pola kat sini kita akan dapat berapa? Bezanya adalah 8. Betul tak? 13 tolak 5, 8. 5 tambah 3. 5 tolak negatif 3. 5 tambah 3. So dapat 8. So polanya adalah 8. Maka awak tulis kat sini tambah 8. So sebutan n. Sebutan adalah n.
So adakah yang pertama kita boleh dapat dengan N saja? Okey, sebab pertama tadi you kena dapat negatif 3 kan. So tak boleh kita dapat dengan negatif 3 tambah 8. So you kena tolak kat sini, jadikan nilai yang pertama tu kosong. Dalam bracket tu nilai dia mesti kosong. Okay, so N adalah pertama. 1 tolak 1 kosong. So you boleh dapat sebutan yang pertama, kita check sebutan yang pertama ialah negatif 3 tambah 8. N ialah 1. 1 tolak 1 means kosong. So you boleh dapat negatif 3. Maksudnya this one is approve. Okay, approve So algebra ni approve sebab dia dah tally dengan sebutan yang pertama. Jadi you dah dapat algebra dia begini. Okay, ini algebra. Kita gunakan untuk mencari sebutan yang ke-7 dan juga sebutan yang ke-11. Maka kalau untuk sebutan yang ke-7, kita punya ungkapan algebra tadi negatif 3 tambah 8. So N di sini dalam bracket ialah 7 tolak 1. Dapat berapa? Negatif 3 tambah 8 darab 6. So dapat negatif 3 tambah 48. So jawapan awak ialah 45. Right, itu adalah untuk sebutan yang ke-7. Okay, kalau yang ke-11, ialah okay, 11 kita pakai ni. T11, sebutan yang ke-11 ialah negatif 3 tambah 8. N kita tukarkan jadi 11 tolak 1. So you dapat negatif 3 tambah 8 darab 11 tolak 1, 10. So negatif 3 tambah 80 sama dengan 77. Right? Okay, itu jawapan untuk sebutan yang ke-11. Baik, so nanti boleh lihat pada latihan yang cikgu akan maklumkan. Okay? Selamat mencuba.